Make it smaller a bit. Besar. Kalau tu, bagilah. I memang besar kan. I cikgu-cikgu semua. Cikgu-cikgu boleh dengar tak? Cikgu-cikgu boleh dengar? Clear voice I? Clear. Okay, cikgu, selamat tengah hari semua. Selamat datang ke majlis taklimat kita pada tengah hari ini. So, cuma nak confirm ya. Cikgu-cikgu di sini, cikgu-cikgu daripada Selangor dan Perlis, betul? Okay. Perak. Sorry, kampung I. Okay. Cikgu-cikgu di sini daripada Perlis dan Perak. Sorry ya. Okay. Perlis dan Perak, betul? Come on guys, bangun mak betul. Selangor kan? Itulah, sorry tuan-puan. Okay. Cikgu-cikgu semua Selangor Perak betul? Cikgu-cikgu sekolah rendah daripada Selangor dan Perak. Kalau betul, komen sikit. Okay. Ada tak cikgu-cikgu daripada lokasi lain ke, sekolah menengah ke? Komen sikit. Tentu tak check. Okay. Siapa cikgu Perak, siapa cikgu Selangor. Yang aktif seorang aja cikgu Go lah, sebab saya pernah Facebook dengan dia sekali dua. Cikgu Azlan daripada Shah Alam, betul. Thank you cikgu ini. Okay, cikgu Nadia, terima kasih. Okay. So hari ini di sini kita nak berbincang pasal Malaysian Tech Olympic. Okay, Malaysian Tech Olympic. Iaitu, thank you cikgu Jody. Saya pun dari Perak juga. Saya orang Ipoh. Okay. Saya orang Ipoh. Asal Ipoh, membesar di Ipoh. Bersekolah di Ipoh, tapi sekarang dah kena tendang daripada Perak datang ke Selangor pula. Okay. So kita hari ini pada petang ini, okay, petang dan tengah hari ini pada bulan puasa, ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan Malaysian Tech Olympic, iaitu pertandingan STEM paling besar bagi tahun 2022. Okay. Actually Malaysian Tech Olympic ni dah mula perancangan daripada tahun lepas. Dan of course ada juga cikgu Andy tak boleh dengar suara I. The rest I feel okay? Cikgu-cikgu lain dengar tak? Cikgu Jody, cikgu Nadia boleh dengar tak? Okey tak? Ada tak? Okey. Okey, mungkin cikgu Andy check volume sikit ataupun check setting suara. Guys, just keep me to the side lah guys, don't move me around, it's okay. Okay, just don't move me. Okay, thank you very much. Okay. So bantu saya juga pada petang ini adalah rakan-rakan saya, ada Cik Lydia, Encik Adam, Puan Adibah semua di depan saya untuk bantu daripada segi teknikal seperti cikgu dah tengok di WhatsApp group. Okay. So untuk hari ini saya ingin berkongsi sedikit tentang proses bagaimana dalam ambil bahagian di Malaysian Tech Olympic, apa itu Malaysian Tech Olympic, okay, dan sebagainya. Okay. Dan apa hasil, apa kerajaan Malaysia ingin dapatkan daripada menjalankan Malaysian Tech Olympic. Okay, Puan Ani pun tak dengar. Kata bertim air tengah cuba settlekan. Cikgu-cikgu yang tak dengar itu, mereka cuba settlekan. Okay, next slide please guys. Sekejap ya. Kan? One more time please. Okay, saya ingin mulakan pertama kali dengan ucapan tahniah. Okay, ucapan tahniah kepada cikgu-cikgu semua kerana adik, pada taklimat pagi petang ini dan menjadi antara cikgu-cikgu pertama yang mengambil bahagian dalam upacara julung kali ini. Julung kali ini kita nak mengajukan Malaysian Tech Olympic for the first time. So kalau tahniah kepada cikgu-cikgu semua yang adik. Saya rasa pada petang ini kita ada lebih kurang 30 cikgu yang ada taklimat pada petang ini walaupun banyak mendaftar. Okay. So untuk taklimat ini saya cuma nak cover 5 perkara. Saya nak habiskan cepat sebab faham bulan puasa. Pertama sekali saya nak kenalkan apa itu Tech Olympic. Kedua itu apa program yang ada untuk sekolah-sekolah rendah di Tech Olympic. Proses mendaftar untuk Tech Olympic. Community platform dan juga menjawab apa-apa soalan yang cikgu ada. Apa-apa soalan yang cikgu ada berkenaan dengan Malaysian Tech Olympic. Okay. So Malaysian Tech Olympic ni
merupakan sebuah program daripada Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI, dan dia mempunyai sebuah program dan kita mesti ingin jalankan sebab mereka nak mengkayakan lagi, menyematkan lagi budaya STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, dan juga budaya STIE, Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi. Okay. Kedua-dua ini penting untuk bantu Malaysia datang daripada negara from a developing country to a developed country. Okay, so those are the two things that we want to do dengan Techlimpic ini. Okay. Dan kalau saya boleh intipatikan Techlimpic, okay. Techlimpic ada 5 tema yang merangkumi 25 program. Dalam 25 program ini ada 42 pertandingan berbeza untuk 3 kategori. Okay. Untuk cikgu-cikgu daripada sekolah rendah, kategori dia ialah kids ataupun sabarlah sikit. Okay. Untuk cikgu-cikgu daripada sekolah rendah, kategori dia ialah kids lah, iaitu adik-adik sekolah tahap 1 dan tahap 2. Kita ada 1 pertandingan untuk tahap 1 dan 11 pertandingan untuk tahap 2. Okay, so jumlahnya kita ada 12 program untuk adik-adik di sekolah rendah. Kalau ada kawan-kawan di sekolah menengah, kita ada 19 program khusus untuk pelajar-pelajar sekolah menengah dan selebihnya untuk remaja lah, belia di bawah umur daripada 30 tahun lah. Budak-budak form 6 semua dia kira daripada belia. Dan dalam program ini di peringkat awal banyak program-program atas talian seperti ini. Kita juga ada di beberapa negeri-negeri yang terpilih atas permintaan JPN seperti di Perlis, Perak juga kita ada latihan semuka untuk cikgu-cikgu. Dan pada hampir penghujung tahun nanti kita akan ada 5 zon fizikal dan 1 finals kebangsaan. Okay. So bayangkan Olimpik, bayangkan Sukma, tapi untuk STEM. Okay. Untuk program-program STEM, untuk pertandingan-pertandingan STEM. Okay. Dan kita ada banyak inisiatif-inisiatif kerajaan yang menyokong, banyak proses yang berlaku, banyak celebration yang berlaku untuk menyokong dan memastikan Techlimpic ini berjaya. So kita ada 5 tema utama yang kita akan nampak sekejap lagi. Tapi untuk Techlimpic ini kita ada semua daripada inovasi kehidupan, ke drone, ke angkasa, ke teknologi, so happening teknologi, and of course kita juga ada data science, AI, sains data dan kesihatan buatan. Dan kita cuba cover 10 fokus area ini, yang merupakan sebahagian daripada IR 4.0. So kita cuba sedaya upaya untuk pastikan yang program ini bukan sekadar pertandingan. Dia bukan sekadar pertandingan, tapi kita membantu memberikan adik-adik di sekolah rendah dan sekolah menengah ilmu dan kemahiran yang bermanfaat untuk masa depan mereka. So kita telah pun memberikan 5 tema besar, dan daripada 5 tema besar ini kita ada 10 tech focus area untuk menyokong tema-tema ini. Daripada IoT ke 3D printing, sains, matematik dan sebagainya, semua kita ada di bawah sini lah, ada 10 focus area. Okay, so next slide please Lydia, thank you. Okay. Now of course Techlimpic ini ialah sebuah program yang besar di mana kita perlu bantuan banyak pihak untuk menjayakan dia. Okay. So kalau kita nampak di skrin, kita ada Kementerian Sains Teknologi MOSTI sebagai penganjur, kita ada Meranti, kita ada KPT, KPM, Kementerian Luar Bandar, Kementerian Belia dan Sukan. So pelbagai kementerian, agensi-agensi yang berkenaan dengan STEM, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan STEM, syarikat IT, syarikat MNC, GLC dan sebagainya yang membantu. Tapi bagi saya personally, yang paling penting untuk menjayakan Techlimpic ini ialah cikgu-cikgu. Okay? Anda yang tengah menonton taklimat pada petang ini, adalah kunci kepada kejayaan Techlimpic. Okay? Dengan hasrat kerajaan untuk membawa perubahan kepada masa depan Malaysia. Okay? So memang kita sangat-sangat perlukan bantuan anda untuk menjayakan Techlimpic ini. Dan kenapa kita ada begitu banyak orang membantu kita, bekerjasama dengan kita, sebab sasaran Techlimpic pada tahun ini, yang kita adakan julung-julung kali ini, next slide please, Lydia. Okay, ialah untuk mendapat 1 juta penyertaan. 1 juta penyertaan, termasuklah 750,000 adik-adik sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh Malaysia. Okay.
dan mendapat 2,000 idea. Dan mendapat idea ini penting. Idea ini penting sebab dialah yang akan menyumbang kepada Malaysia naik daripada status negara membangun kepada negara yang dah bangun. So, kita nak tengok idea-idea. Dan of course, adik-adik di sekolah, selama ini saya buat program di Satu Malaysia, kalau kita bagi mereka peluang, okay, adik-adik di sekolah, idea mereka dahsyat. Cukup gila. Right, they have crazy ideas and I personally believe dengan tunjuk ajar yang betul, memang kita akan dapat pelbagai inspirasi daripada adik-adik di sekolah ini. Next slide please Lydia. Okay. So apa, kita boleh skip slide ini, tapi cuba garis masa berkenaan dengan Tag Limpik. Dan Tag Limpik telah pun ada kibar mula rasmi pada 4 Mac hari itu di Johor Bahru. Okay. So di Johor Bahru, Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri telah pun rasmi membuat kibar mula untuk Tag Limpik. Pada bulan 11 tahun lepas, kita juga ada majlis perrasmian Tag Limpik yang berlaku di TPF, Teknologi Park Malaysia. So memang dah lama dah, tapi baru sekarang kita nak umumkan dan mendapat cikgu-cikgu untuk bantu kita lah. Next slide please. Okay. So kebanyakan pertandingan Tag Limpik, dan ini yang penting ya. Ini yang penting. Kebanyakan pertandingan Tag Limpik dia macam sukma ataupun sukma. Okay. Kita akan mula dengan sukan sekolah dulu. Kita akan mula dengan sukan sekolah. Saya tahu dah 2 tahun dah banyak sekolah tak ada sukan disebabkan oleh PKP, PDPR dan sebagainya. So kita akan mulakan dengan sukan sekolah dulu. Okay. Dan sukan sekolah ini seperti sukan peringkat sekolah ataupun sukan sekolah ini akan dikelolakan oleh cikgu-cikgu semua. So cikgu-cikgu macam kita buat 100 meter saringan di peringkat sekolah, cikgu-cikgu akan bantu mesti untuk buat pertandingan-pertandingan di peringkat sekolah untuk mendapatkan penyertaan. Okay. Kita akan bantu dengan memberi latihan guru. So kita ada pelbagai jenis latihan guru untuk menambahkan ilmu anda dan kemahiran anda dan juga pengetahuan baru dalam bidang AI, drone dan sebagainya. So we have a lot of teacher training. Okay. Daripada situ kita akan cikgu-cikgu boleh jalankan lah. Kita akan bagi modul-modul. Akan kongsikan beberapa modul pada ujung sesi ini kalau kita ada masa untuk cikgu-cikgu buat dengan adik-adik. Termasuklah di kawasan pendalaman, kawasan luar bandar Satu Malaysia, kita ada pelbagai modul yang kita boleh gunakan untuk program yang sama. Modul digital, modul art copy untuk cikgu guna pakai. Okay. So cikgu-cikgu lepas pendaftaran, cikgu-cikgu boleh menjalankan aktiviti ini. Okay, cikgu-cikgu boleh menjalankan aktiviti ini di sekolah. Dan lepas itu sampailah ujung bulan 6 nanti. Mulai dari bulan Julai nanti, cikgu-cikgu boleh mula memilih wakil sekolah untuk mewakili sekolah anda pada pertandingan berbeza itu. So wakil sekolah ini beza. Di sini baru berlaku beza. Kalau sukan, okay, kalau 100 meter, dia 100 meter pada setiap masa. Okay, tapi di sini, di sekolah kita buat simple. Bila dia pergi ke wakil sekolah, dia semakin susah. Wakil daerah semakin susah. Wakil negeri semakin susah. Tapi di setiap peringkat, pasukan saya, jurulatih saya, jurulatih rakan saya, dan jurulatih daripada universiti akan membantu adik-adik ini dengan memberi tunjuk ajar dari segi webinar, khusus atas talian, learning management system. So ada banyak sumber-sumber untuk adik-adik ini rujuk untuk berjaya dalam pertandingan. Tahun lepas saya buat satu pertandingan dengan Welesto di Selangor dan saya mendapati pemenang dia ialah SMG Banting. Dan sekolah itu walaupun di kawasan kira luar bandar, tapi mereka tak ada pengalaman coding, tapi mereka belajar dengan sendiri dan menghasilkan sebuah projek yang memang cukup umbah, memang best kalau kita tengok projek itu. Okay. So kedudukan lokasi tidak patut mengalang pelajar daripada berjaya. So, kita akan berikan segala sumber yang diperlukan dengan percuma. Dengan percuma program ini sepenuhnya dibayar oleh Musti. Okay. Kalau cikgu-cikgu ada soalan pada bila-bila masa, cikgu boleh type di ruangan chat ataupun cikgu-cikgu boleh hands up dan cikgu boleh tanya soalan pada bila-bila masa. Jangan takut mengganggu. Lepas tu mereka nak wakil daerah. Wakil daerah, katakan program itu memerlukan robot. Katakan program itu memerlukan drone. Program itu memerlukan kit Arduino.
Okey, semua ini akan dibekalkan kepada pelajar melalui MOSTI. Pelajar-pelajar yang pergi pada peringkat seterusnya dan seterusnya akan terus mendapat peralatan dan tunjuk ajar yang diperlukan daripada MOSTI tanpa apa-apa bayaran. So memang kita dah fikir daripada peringkat sekolah sampai ke peringkat kebangsaan apa yang mereka perlukan. So tak ada kos tambahan untuk unit kokoh. Kalau ada pergerakan dalaman, pergerakan ke pertandingan fizikal, memang juga akan ditanggung oleh pihak pengatur lah, iaitu MOSTI. Next slide please Lydia. Okay. So di skrin kita nampak 25 program yang berbeza. Okay. Di 5 tema besar untuk sekolah rendah. Okay. Inilah program-program yang kita ada untuk sekolah rendah. Okay. Untuk hari ini saya tak nak overload cikgu dengan maklumat yang banyak. Ada sumber-sumber untuk mendapatkan maklumat ini yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Tapi saya akan berkongsi sedikit program dan bagaimana program ini berjalan. Kalau cikgu izinkan, saya nak duduk sekejap sakit belakang. Tua. Okey, okay. Sorry ya cikgu, dah tua dah. Nampak lagi kan? Okey. Okey. Okey, so saya nak kongsikan dengan izin cikgu-cikgu beberapa contoh program. Cikgu-cikgu okey kan? Boleh ikut? Baik tak nampak muka cikgu-cikgu, nampak muka saya aja. Okey? Kalau cikgu-cikgu okey, saya sambung. Okey. So untuk adik-adik di peringkat tahap 2. Di tahap 2, okey. Kita ada sebuah pertandingan, nama dia adalah Techno Nation. Okey. Techno Nation ini tujuan dia kita nak adik-adik memahami sains data, memahami AI, kecerdasan buatan. Dia cukup penting. Banyak perkara yang kita buat itu melibatkan AI. Banyak adik-adik sekarang suka tengok YouTube. Bila YouTube suggest the next video untuk mereka tengok. Okay. Itu semua ialah AI. So even something as simple as watching YouTube, watching Netflix, okay, berkaitan dengan AI. Okay. So di Techno Nation ini, okay, pelajar-pelajar akan menjalankan aktiviti yang ringkas di peringkat sekolah. Okay. So kita baca di situ bahan-bahan yang perlukan di peringkat sekolah macam kayu lidi, kayu Shopski, bola saiz berbeza. Okay. Kita juga ada bol plastik, okay, yang mereka boleh buat sebagai aktiviti. Okay. Yang mereka boleh buat sebagai aktiviti di peringkat sekolah rendah. So tak ada kos. Ini benda ni hampir percuma. Okay. Tapi kita juga akan ada modul-modul untuk mereka berfikir. Berkaitan dengan AI secara khususnya. Okay. Ada modul unplug, modul yang tak perlukan komputer dan laptop. So hampir semua pelajar di sekolah boleh buat. Seterusnya bila mereka semakin maju dalam pertandingan ini, mungkin mereka perlukan laptop cikgu ataupun laptop mak bapak dalam kumpulan. Setiap pertandingan untuk wakil sekolah dia 4 orang satu kumpulan. Dan kita akan mengajar sedikit kemahiran ringkas, di mana mereka akan menghasilkan mesin berfikir AI mereka sendiri. Semua tunjuk ajar, semua modul-modul, semua dalam bahasa kebangsaan. So bahasa takkan jadi isu sebagai penghalang untuk anak murid kita berjaya. Okay. Dan of course semakin mereka dalam pertandingan ini, semakin kemahiran mereka akan bertambah berkaitan dengan AI. Dan of course untuk pertandingan-pertandingan mengenai AI, kita Abang Adam yang duduk depan saya, adik Adam itu yang sediakan semua bahan-bahan rujukan dia. Kalau tak betul nanti saya tunjuk muka dia. Kalau salah nanti cikgu nampak dia baling telur. Okay. Next slide please. Okay. Pemilikan komputasi untuk kanak-kanak. Ini saya masukkan lebih banyak contoh tadi. Saya hanya akan berbincang sedikit je. Nanti saya akan tunjukkan macam mana dapat maklumat lanjut. Itu yang penting. Okay. So kalau kita ada pemilikan komputasi kanak-kanak, kenapa dia special? Sebab dia khas untuk adik-adik tahap 1. Adik-adik tahap 1. Okay. Pemilikan komputasi bukan bermaksud berfikir macam komputer. Sebab komputer tak boleh berfikir. Pemilikan komputasi itu ialah mengajar anak-anak murid muda cara berkomunikasi dengan komputer. Sebab mereka berkomunikasi dengan
sebuah benda yang tak ada emosi, yang tak boleh berfikir, so kena pakai logik. Okay? Dan dia ialah satu kemahiran yang cukup penting. Dia bukan sahaja ada skill pengatur cabaran, tapi skill berfikir secara logik dan penyelesaian masalah. So di peringkat sekolah, kita akan berikan latihan-latihan berikan komputasi yang adik-adik boleh buat di sekolah. Cikgu-cikgu boleh photostat bagi adik-adik buat. Kita boleh timing, siapa adik-adik yang paling cepat boleh wakil sekolah. Seterusnya, semasa mereka wakil daerah ataupun wakil negeri, tak ingat, kita akan berikan robot. Nampak robot itu? Nama dia Mr. Tako. So kita akan berikan robot-robot itu pada sekolah-sekolah yang terpilih untuk mereka berlatih untuk menyertai peringkat seterusnya. Okay, untuk menyertai peringkat seterusnya. So semua itu kita akan bantu, kita akan berikan, okay, kepada sekolah-sekolah. So sekolah-sekolah tak payah risau sekali lagi pasal apa-apa kos atau apa-apa yang mereka perlukan. Next please, thank you. Ini menarik, misi penerbangan drone. Okay. Adam, can you pass me the little B? Sengaja dah panggil Adam tu, so cikgu tahu nak balik telur kat siapa. Okay. So walaupun kita ada 3 program drone, satu itu untuk belia, satu itu untuk remaja di sekolah menengah, dan satu itu untuk adik-adik di tahap 2. Okay. Apabila kita terbang drone, of course satu cara ialah dengan joystick. Betul lagi cara ialah dengan pengatur cabaran. So program-program ni sesuai untuk cikgu-cikgu sains. Pasti banyak cikgu sains di sini. Ada tak cikgu ABT di sini juga? Sekarang ABT darjah 4, darjah 5, darjah 6 dah mula dah pengatur cabaran ringkaskan menggunakan Arduino ataupun microbit. Ada tak cikgu-cikgu ABT? Boleh tak dicek sikit? Okay. Ataupun semua cikgu sains saja di sini. Okay. So misi penerbangan drone di peringkat sekolah ada sedikit program aktiviti untuk mereka tengok. Thank you cikgu ini, cikgu ABT. Okay. So mereka akan belajar cara drone berfungsi, macam mana drone itu bergerak. Dan mereka akan buat sedikit aktiviti berkaitan dengan pengatur cabaran, di mana mereka akan mereka akan ada virtual drone menggunakan Telo app yang kita nampak pada skrin itu. Mereka akan cuba mengawal drone. So ada telefon bimbit mak bapak, telefon bimbit cikgu, pinjam sekejap pun mereka dah boleh buat dah aktiviti ini. Okay, sebab app itu percuma. Tapi bila mereka mula wakil sekolah ke peringkat negeri nanti, kita akan bekalkan drone yang seberang, nama dia ni Little B. Okay, dia best. Little B ni best sebab dia boleh letak. Okay, dia boleh letak di bawah itu, dia boleh letak macam elektromagnet, so dia boleh ambil berat dan sebagainya. So semua ini akan dibekalkan kepada peserta-peserta yang wakil daerah ataupun wakil negeri. Tapi yang adik-adik wakil sekolah tu akan dapat pengalaman. Okay. So katakan kalau anda cikgu ABT, dalam DSKP dah ada pengatur cabaran, so kita boleh buat aktiviti ini. So adik-adik tu dapat nombor 1, dapat pentafsiran bilik darjah. Nombor 2, semua adik-adik yang dalam bilik darjah cikgu itu, kita boleh bagi mereka sijil peringkat kebangsaan, sijil penyertaan peringkat kebangsaan sebab mengambil bahagian dalam pertandingan tag Olimpik ini. Okay. So dia tak terat kepada wakil sekolah. Cikgu-cikgu boleh berdaftar. Kalau cikgu ajar 5 kelas, satu kelas itu 30 budak, berapa budak, daftarlah semua budak. Okay. Bagilah mereka peluang untuk mendapat sijil dan mendapat sedikit ilmu yang bermanfaat. So, memang tak ada limit pada bilangan pelajar yang cikgu-cikgu boleh daftar, ya. Okay. Setiap pelajar yang daftar, kita akan bagi kepercayaan kepada cikgu-cikgu untuk katakan yang mereka dah buat aktiviti atau belum buat aktiviti. Okay. Dan apa nanti mereka akan dapat sijil lah. Untuk pengetahuan umum, I rasa ada kongsi dalam grup dah, tapi markah PJASK dah keluar dah. So bukan markah, kebenaran. Habis program nanti kita akan hantar laporan. Cikgu-cikgu boleh key markah atau pastikan mereka dapat markah PAJSK yang mereka perlukan. Next slide please. Okay. Kita juga ada program-program seperti ini ke masa depan. Okay. Di mana adik-adik boleh membina. Okay. Adik-adik boleh membina kereta solar. Kalau cikgu ABT tahu, cikgu ABT darjah 6 sekarang, darjah 6, kita dah ada remote control car dalam DSKP. Kereta kawalan jauh dalam DSKP. So kalau mereka buat projek ini di kelas, ataupun di sekolah, dan mereka boleh of course submit evidence untuk pentafsiran bilik darjah, dan mereka juga boleh submit nama mereka sebagai penyerta, sebagai participant, okay, of Tag Olympic 2022 untuk dapatkan sijil
Techlimpik. Okay. And of course, idea-idea yang menarik daripada desain-desain yang berbeza nanti boleh wakil sekolah dan seterusnya wakil wakil negeri dan wakil negeri lah sampai ke peringkat kebangsaan. Dan kita nak sebanyak mana peserta itu mengambil bahagian, mendapat pengalaman, okay, dan mencuba benda-benda yang baru. Sebab itu kita buat program-program macam ini. Okay. Next program. Ini lagi satu program. As I said, memang untuk sekolah rendah kita ada dalam 12 program. Setengah itu untuk sains, setengah itu untuk ABT lah. Sebab ABT pun kira dalam STEM, TWET. Okay. So sekarang pun adik-adik darjah 4, darjah 5 kena buat 3D pen, kena buat 3D pen, 3D design, 3D modeling. So program yang mereka buat itu is almost similar dengan DSKP, So cikgu-cikgu yang di sini kalau cikgu-cikgu sains, cikgu-cikgu boleh minta lah cikgu-cikgu ABT untuk join, cikgu-cikgu ABT untuk join juga. Okay. Recording nanti saya akan kongsikan. So cikgu-cikgu boleh tengok, cikgu-cikgu ABT boleh tengok balik juga kat YouTube apa yang berlaku di Techlimpik. Okay. Okay, of course rumah masa depan. Rumah masa depan ni sains lah, sains. Dia macam sains bahan, convection, conduction, radiation, macam mana perubahan suhu di rumah. So rumah masa depan. Ramai orang ada miskonsepsi di mana kediaman masa depan itu ialah kediaman pintar. Dia salah. Kediaman pintar itu lain, kediaman masa depan itu lain. Kediaman masa depan kena ada harmoni dengan alam sekitar, kena ada kelestarian alam. Bahan-bahan yang mereka gunakan kena environmentally friendly. Kalau rumah itu kena ada macam, kalau di Malaysia selalu panas. So cara-cara untuk kita kurangkan aba dalam rumah tanpa bergantung pada aircon, tanpa mengakibatkan peningkatan gas karbon dioksida. So banyak unsur-unsur sains yang adik-adik boleh ada dalam kediaman masa depan ini. Tapi di peringkat sekolah, mereka cuma akan lukis untuk cikgu sains mereka atau cikgu ABT, cikgu sains lah. Okay. Cuma akan lukis dalam otak mereka macam mana mereka rasa rumah masa depan itu. Dan itu dah kira sebagai penyertaan. Itu dah kira sebagai penyertaan ke Techlimpik Malaysia dan layak mendapat sijil atas sebuah kertas A4. Okay. Bila mereka mula wakil sekolah, kita akan of course adakan lagi banyak aktiviti lah, seperti mereka kena tukar lukisan itu dalam bentuk digital menggunakan Tinkercad. Lepas tu kita akan mereka kit Arduino dan ajar mereka macam mana gunakan sensor-sensor ringkas supaya rumah mereka tu bukan sekadar rumah masa depan tapi menjadi pintar sedikit juga. Okay. Kita akan ajar mereka cara nak berkongsi idea kepada hakim-hakim. So banyak kemahiran adik-adik yang ambil bahagian ini akan belajar. So memang it's a very good opportunity lah. Peluang yang cukup bagus untuk adik-adik di sekolah nanti. Next slide please, guys. Okay. So sekarang sama-sama, okay, jom kita lihat pada proses pendaftaran dia. Okay, bangun sikit, dia penting sikit. Okay. Proses pendaftaran dia 4 proses. Yang kalau boleh kita nak buat sama-sama. Kalau kita boleh buat sama-sama, better. Okay. Semua pendaftaran buat masa ini akan melalui laman web Malaysian Techlimpik. Okay. Selepas mereka melalui laman web Malaysian Techlimpik, okay, mereka kena sahkan kata laluan di community platform. Okay. Community platform itu ada semua unsur-unsur yang penting. Okay. Lepas tu mereka boleh kemaskan dengan maklumat kalau mereka nak, dan tak lama lagi bermula daripada 25 April, cikgu-cikgu dah boleh bagi nama pelajar dalam bentuk CSV untuk proses sijil dan pemprosesan. Okay. Kita buat bentuk CSV, bentuk Excel supaya senang. Okay. Lydia, can you please open the okay. So, jom kita buat sama-sama. Okay. Let's do this together. So, cikgu pun bernampak sama-sama. Okay. So, bukalah Google Chrome, Safari, Internet Explorer yang tak maju dah mula maju dah. Okay. So, I mohon cikgu-cikgu yang adik, okay, kalau boleh sama-sama kita buka Internet Explorer. Let me run through the process with you. Mari kita buat sama-sama. Mendaftar aja, percuma aja, tak ada kos. Okay. Di keseluruhan Techlimpik memang tak ada kos, semua kos ditanggung oleh kerajaan Malaysia. So cikgu-cikgu boleh pergi pada website techlimpikmalaysia.my. Okay. Dah. Okay. Memang akan keluar Malaysian Techlimpik. Okay. So kalau cikgu-cikgu dah buka Malaysian Techlimpik, okay,
cikgu klik di landasan. Okey, klik di landasan. Okey, dia ke bawah sedikit. Okey, and what is that? Alih baru, right? Pendaftaran baru. Okey, so saya bagi cikgu-cikgu sekejap lagi. Okey, so cikgu-cikgu boleh buka website Malaysian Techlimpic. Okey, di handphone ataupun di laptop yang cikgu tengah pakai. Okey, cikgu-cikgu buka lah website Malaysian Techlimpic. Okey, lepas tu klik pada landasan, klik pada landasan terus. Klik pada landasan terus. Kalau cikgu klik di bawah itu ialah menu lah. So jangan klik pada bawah itu. Terus klik pada landasan, akan buka page landasan. Memang ada pelbagai landasan yang kita akan pakai untuk menjalankan Techlimpic ini sebab memang banyak peserta. Okey. Dan cikgu klik pada pendaftaran baru. Sudah? Okey. So kalau sudah, okey. Kita turun bawah sedikit. Okay, thank you cikgu ini. Okay, so cikgu ialah, cikgu pilihlah. Cikgu ialah cikgu sekolah rendah. So bawah tu memang ada kategori kelas untuk guru-guru. Okay, so cikgu pilih anda sebagai seorang cikgu. Dan sebab tu pilih negeri. Okay, pilih negeri sama ada Perak ataupun Perlis. Okay, ingat ya cikgu-cikgu. Untuk lucky draw, Lazada RM100. Okay, Lazada RM100. Pagi besok saya akan dapat senarai cikgu-cikgu yang mendaftar. So cikgu-cikgu yang mendaftar nanti saya akan buat lucky draw live besok. Okey. Dan selepas itu saya akan besok cuti tak apa, besok kita buat juga dan cikgu-cikgu akan dapatlah boleh buat shopping wire itu. Okey. So pilih negeri, dah pilih negeri, kita seterusnya. Okey. So isilah maklumat-maklumat cikgu. Sebagai contoh, yang tengah type itu Lydia. Okey. Lydia, you put the kejap ya cikgu, I baru tengok something. That's right. Sudah. Sampai cikgu, kita kena buat balik sebab kita kena sebab kita dah login kan, so kita kena login pada page yang baru. Mohon maaf ya cikgu-cikgu, sorry. Adam tolong admit, thank you. Okay, so website Techlimpic, landasan, cikgu sekolah rendah, memang itu guru sekolah rendah, pilih negeri, maklumat-maklumat asas. I tak nampak, so cikgu boleh type in. Okay. ID delima tak wajib, kalau ingat better, kalau tak ada tak apa. Okay. Seterusnya, apa yang nombor 2 tu Adam? Nombor phone . Nama, email, nombor telefon. Semua cikgu-cikgu ya, semua cikgu-cikgu yang menyertai Techlimpic akan dapat sebuah sijil penghargaan daripada MOSTI. Cikgu-cikgu yang mengikuti latihan tambahan akan mendapat markah ladaplah SPRKPM. Okey, SPRKPM. Okey. Ya cikgu Nazia, tak apa nanti saya akan share recording lah. Cikgu isi aja semua cikgu-cikgu yang join nanti. Kita akan share sebuah email berdasarkan email pendaftaran pada hari ini. Kita akan share email kepada anda. Okey. Kalau I share yang recording pada semua cikgu nanti takkan join kan cikgu-cikgu lain daripada negeri-negeri takkan join, tapi memang boleh bagi cikgu Nazia nanti YouTube link. Okey, cikgu Nazia daftar, saya akan pakai YouTube di sini, email di sini. Okey. Pilih jenis sekolah. Pilih jenis sekolah, seterusnya pilih nama sekolah. Memang mengikut list KPM, semua nama sekolah akan ada di situ. So jangan risau. Okay, nama sekolah itu disusun mengikut alphabetical order. Okay. So of course cikgu-cikgu tak payah klik untuk kebenaran mak bapak sebab cikgu-cikgu dah melebihi usia 18 tahun. Pasti cikgu-cikgu yang 16 tahun di sini. Tapi cikgu klik yang di bawah itulah, iaitu PDPA lah. So kita takkan kongsi maklumat cikgu dengan mana-mana pihak. Maklumat yang cikgu berikan pada kita memang classified. Okay, rahsia kerajaan, kita akan simpan dan daftar. Okay, sejurus daftar. Okay, kita akan pergi pada platform community Techlimpic. Okay, so email right?
Nama puan, nama anda, nama, email, password. Password dia kena ada satu huruf besar, satu huruf kecil, satu nombor dan satu simbol. Tapi underscore itu bukan simbol. Right, Mina? Team EMC underscore is not a symbol. It's not a symbol, correct? Okay. Symbol So, only. letaklah password. Ambil masa cikgu. Okay, letak password. Dan daftar. What's the problem, Lydia? Getting old lah. Tak boleh baca. Skrin besar di depan. No. Email ini mesti sama dengan email tadilah. Email ini mesti sama dengan email yang cikgu daftar di website Talimpik je. What it says dah, Lydia? Sorry ya tuan-puan. It's okay now. So ya tuan-puan, Lydia ni masalah sikit kadang-kadang. Maklumlah puasa kan, dia pun penat sikit kot. Okay. It's okay, never mind, Lydia. It's okay. Okay, so selepas, maaf tadi saya keluar dari screen kejap. So selepas cikgu-cikgu mendaftar dan buat password dan sebagainya, tadi mungkin sebab dia pakai email, dah ulang-ulang kali kita mencuba sistem. Okay, tuan-puan akan datang pada platform community. So tadi itu saya bagi sedikit ringkasan, saja berkenaan program-program. Tapi di sini sebagai seorang cikgu sekolah rendah, puan-puan boleh tengok semua maklumat berkaitan dengan pertandingan-pertandingan yang ada berkaitan dengan sekolah rendah nanti. Okay. Jadi tolong ke bawah sikit di sini pembicaraan komputer. Okay. So kita nampak apa syarat pertandingan, apa objektif dia, bawah lagi apa pelajar akan hasilkan. Okay. So semua ini cikgu-cikgu akan dapat baca. Okay. Move to the left, go to the bottom to latihan cikgu. Okay. So nanti juga kita akan tambah cikgu-cikgu menurut pertandingan yang cikgu nak join. Tak semestinya ada 11 pertandingan. Cikgu kena buat semua 11 pertandingan. Cikgu boleh ikutilah latihan-latihan atas talian di mana akan ada video recording, di mana akan ada modul-modul yang kita akan kongsikan. Belum masuk lagi. Jadi semua akan bermula daripada 25 April nanti. Tapi cikgu-cikgu boleh mengikuti semua maklumat yang kita akan share nanti di sini. So cikgu-cikgu boleh baca, cikgu-cikgu boleh mengikuti all this information dan cikgu nanti boleh buat di sekolah. Cikgu boleh buat di sekolah, jangan malu untuk kenalkan diri anda di sini. Okay. Selain itu, open my email please. Okay. Selain itu, cikgu-cikgu juga akan mendapat satu email daripada Talimpik. Okay, rupa dia lebih kurang macam ni. Okay. Dan kalau cikgu buka email ini, okay, kalau cikgu pergi di bawah, ada beberapa butang yang cikgu boleh klik. The bottom there, Lydia. Okay, click that one for me first. Okay. So kalau kita klik yang ini, macam ni klik. Okay. So cikgu-cikgu boleh update maklumat termasuk rencana sekolah.
Okay, termasuk rencana sekolah. So nanti kita dah proses nak tukar bahasa sebab ini bahasa English. Okay, we change this to Malay. So cikgu dapat email ini di mana cikgu-cikgu boleh letak informasi cikgu. Dan nanti kalau cikgu share, the one that can share. No, so cikgu akan dapat page macam ini di mana cikgu boleh share lah. So cikgu dapat type, kita dah type semua dah untuk cikgu-cikgu. Okay. So cikgu-cikgu boleh share pada Twitter, pada Facebook, pada Instagram, pada WhatsApp. Memang ada mesej macam tu. Abang dengar cakap emak itu jangan nakal-nakal. Okay. Saya faham pasal cikgu. Saya ada seorang anak yang 4 tahun. So memang it is crazy. But thank you sebab sudi datang mendengar pada Ivy bekerja di pukul 2 nanti. Terima kasih cikgu. Okay. So all the information there, kalau cikgu share, kalau mereka buka link itu akan nampak macam ni lah. The one with the page. Atas sikit. So saya kalau cikgu-cikgu Perak, saya pelajar pertama yang belajar di SMK Jalan Tasik. Okay, saya pelajar pertama yang belajar di SMK Jalan Tasik tahun 1995 Disember. Masa sekolah tu buka. Okay, dekat di hati sekolah itu, di Becap. Kalau orang Perak dia tahu lah belakang Makro. Okay. So lepas cikgu dah buat informasi cikgu, so siapa-siapa yang buka kan dapat macam ni lah. Dia akan buka macam ni. Jom sertai contohnya Cikgu Nazia. Okay, Cikgu Nazia, okay, mewakili sekolah Cikgu Nazia untuk Teklimpik. So ini senang sikit kalau cikgu-cikgu nak share pada parents, nak share pada rakan-rakan lain, cikgu boleh pakai platform ni, dia percuma untuk bantu cikgu-cikgu memperkenalkan diri di media sosial. Okay, so di bawah lagi akan keluar rencana sekolah. Okay, so kita tapi syarat dia cikgu kena update lah. Kat informasi sendiri nanti cikgu kena update. Cikgu kena update. Hi boss, bawa perlu masuk ni. Okay. Hi boss, Mr. Azril baru join kita petang ni. Okay. So we can update over there and then bawah nanti boleh share juga. Okay, go back to PowerPoint please. Okay. So I berharap cikgu-cikgu ada tunjukkan langkah-langkah, tapi I berharap cikgu-cikgu tolong. Hai Cikgu Nasha. Okay. I berharap cikgu-cikgu tolong daftar di laman web Teklimpik. Cikgu Nasha tak payah daftar lah. Okay, Cikgu Nasha dah daftar dah. Okay. So kalau cikgu daftar, okay, tak mulai daripada 25 April boleh mula daftar pelajar juga. Mula daftar pelajar, bagi info pelajar. Okay. Untuk cikgu-cikgu. Okay. Okay. Untuk cikgu-cikgu memang kita ada 98,000. Okay, 98,000 untuk kita berikan kepada cikgu-cikgu dan sekolah-sekolah terpilih. Ini termasuklah sekolah paling banyak penyertaan, cikgu yang paling aktif, ada kit STEM untuk sekolah-sekolah, ada pelbagai jenis hadiah untuk JPN, hadiah untuk sekolah pendidikan khas. Okay. So lot of different hadiah untuk cikgu-cikgu dan peserta-peserta juga. Okay. Ada hadiah termasuklah sijil, pingat, piala untuk JPN, piala untuk sekolah. So many different present. Okay. Budget mesti. Okay. Budget mesti untuk hadiah, okay, lebih kurang 475,000. So we have a lot of different presents khas untuk cikgu-cikgu dan anak-anak murid. Okay. Kebanyakan hadiah pertama di peringkat kebangsaan di antara 2 hingga 3,000 ringgit je, di antara 2 hingga 3,000 ringgit. Selain itu ada pingat istimewa. Pingat istimewa yang Encik Azril tengah design. Saya tengah tunggu Encik Azril siapkan design dia. Okey, untuk cikgu-cikgu yang join lah. So ada pingat istimewa, ada hadiah istimewa, semua percuma. Semua percuma. Next slide please. Okey. So senang aja. Satu sekolah, cikgu-cikgu boleh kerjasama dengan cikgu-cikgu lain. Cikgu boleh minta cikgu-cikgu lain join Teklimpik website juga. Mereka yang tak mengikuti kursus hari ini. Paksa ketua panitia join. Okay? Paksa ketua panitia IBT join, ketua panitia sains join. Okay? Paksa mereka join. Okay? Cikgu pilihlah nak buat pertandingan apa di sekolah. Kalau cikgu nak buat semua 12, saya lagi suka. Cikgu nak buat 4, kita buat 4. Okay? So cikgu ada pada sesi taklimat, ada pada sesi latihan, tak sempat ada tak apa, kita akan post video, ada aktiviti hands-on, bukan semua bercakap macam ni, I tak suka bercakap.
Although it seems that I love to talk, I don't like to talk. I'm normally a very quiet guy in the office. Okay, so yes. Okay, bini I saksi. Okay, memang dari Cikgu Nasa, semua cikgu-cikgu yang terlibat. Okay, lepas tu daftar. So cikgu-cikgu dah daftar. Cikgu-cikgu dah daftar di Techlimpik itu, dah daftar di website Techlimpik itu, cikgu dah daftar. Nanti kita akan bagi cikgu-cikgu CJ digital pendaftaran. Okay, cikgu CJ digital pendaftaran. Okay, tapi kita dah daftar pelajar juga sebab dah dapat CJ pelajar. Keempat, kita buat, kita laksanakan. Okay, satu sekolah boleh buat, semua pelajar boleh buat. Sekolah itu 2,000 pelajar, minggu STEM, minggu TVET. Cikgu Nasha tu daripada SMK Sungai Buloh, dia antara akan gempur top 5 kita lah buat masa ini. Okay, so Cikgu Nasha memang banyak bantu kita. Okay, buat untuk pelajar form 1 satu aktiviti, pelajar form 2 satu aktiviti. Okay, kita akan ada taklimat untuk setiap pertandingan, Puan Nasha. Okay, kita ada taklimat untuk setiap pertandingan, kita ada latihan. Ada latihan, ada manual, ada dokumen digital untuk bantu cikgu-cikgu. Okay, dan lepas tu of course hantarlah. Hantar semua penyertaan. So kalau katakan kalau sekolah itu ada 3,000 pelajar, hantar nombor 3,000, cikgu boleh hantar juga 3,000 untuk penyertaan, dapat sijil 2 kali. Okay, sijil dapat sijil untuk penyertaan ajalah. So kita nak semua pelajar Malaysia terlibat. Okay, dan selepas itu cikgu kena hantar yang nama wakil sekolah juga. Okay, so we have all this training. Yang ini cuma taklimat awal sebab I nak cikgu-cikgu tahu pasal Techlimpik. Banyak cikgu-cikgu yang tak tahu pasal Techlimpik, so this is a chance to know about Techlimpik. Next slide please. Okay, kalau cikgu-cikgu ini Adibat tolong put link makan gempur. Okay, so kita juga ada 210 makan gempur, 210 makan gempur, iaitu cikgu-cikgu yang aktif dalam STEM, cikgu-cikgu yang aktif dalam STEM, cikgu-cikgu yang aktif dalam social media. So makan gempur dia tugas utama nak menggempurkan Techlimpik. No, to talk about Techlimpik, to announce Techlimpik. Okay, and of course makan gempur dia akan dapatlah sijil khas daripada Menteri Musti. Akan dapat baju, ini baju murah, rakan gempur baju lagi cantik nampak itu. Okay, and all the students, kalau cikgu-cikgu nak jadi rakan gempur, cikgu-cikgu boleh apply di situ. Tapi rakan gempur bukan semua akan dapat, kita cuma ada 210 rakan gempur satu Malaysia nanti. Yang kita akan pilih termasuk ikon STEM, pegawai-pegawai JPN dan sebagainya. Tapi kalau cikgu rasa cikgu aktif, cikgu nak cuba, cikgu boleh apply, nanti kita akan tengok. Next slide please. Lama ini sangat skip. Jadi kat polis right? Cikgu polis kan? Back a bit. Next. Okay. So, okay, ada nak ambil masa yang lama. So kalau cikgu-cikgu ada soalan, cikgu-cikgu boleh tanya sekarang dan saya akan cuba jawabkan soalan cikgu-cikgu. Any questions, my beloved teachers? Maybe change the view, don't pin me, show the teacher. Mr. Ravin, saya nak tanya. Saya Cikgu Nasha, Mr. Ravin. Ya, Puan. Okey, Mr. Ravin, saya nak tanya, Techlimpik ni pertandingan dia kan sangat banyak, ada 25 ke jenis pertandingan kan, betul tak? Betul, betul. Okay, saya nak tanya, bagaimana taklimat untuk setiap pertandingan tu akan ditaklimatkan? Adakah diberikan jadual khas ke dikeluarkan? Okay. Kita akan share jadual taklimat untuk pertandingan dalam kumpulan Telegram hari ini. Selain itu, can you open the community platform for a while? Pin me, sekejap cikgu saya tunjukkan. Spotlight me first. Okay, open the change OBS, community platform. No, change the Chrome. Sekejap cikgu saya tunjukkan. Community is it? Go to the latihan dulu, pada side dia. Kejap ya cikgu. Okay, so di platform community di sebelah kiri, di platform community di sebelah kiri ada latihan guru. So cikgu-cikgu yang berminat untuk pertandingan berkenan, cikgu-cikgu boleh join
space tersebut. Space ini kita tak jemput, cikgu-cikgu boleh join space tersebut. Di bawah situ akan ada jadual. So jadual itu kita dalam proses update. So lepas cikgu-cikgu kita update di sini, okay, cikgu-cikgu akan nampaklah Puan Asha dengan semua cikgu-cikgu akan nampak jadual berkenaan dengan pertandingan yang cikgu nak join. Segala bahan-bahan digital, segala YouTube video, link PDF, link Wiser akan dimasukkan di sini juga. Okey, Cikgu Nasha? Oh, okey. Saya boleh kongsi, maksudnya bahan-bahan ni saya boleh kongsi kepada rakan guru yang in charge setiap bahagian lah. Kategori. So rakan-rakan guru boleh daftar di website Taklimpik macam biasa. Okay. Daftar di website Taklimpik, lepas tu mereka boleh join lah. Boleh. Oh. So satu sekolah itu boleh ada semua cikgu dia terlibat pun dalam di website Taklimpik, tidak terat pada satu cikgu. Oh. Okay. Thank you Puan Asha. Cikgu-cikgu lain, cikgu-cikgu Perak, cikgu-cikgu sekolah rendah ada soalan? Boleh Mr. Ravi, tanya lagi, saya ada banyak soalan nak tanya. Boleh. Ini satu lagi kan, saya tengok pertandingan yang melibatkan coding pengatur caraan pun ada banyak juga saya tengok. Macam mana kita nak filter, nak tahu pertandingan mana yang sesuai untuk tingkatan 1 ke, untuk tingkatan 2 ke, macam tu saya, sebab saya tak berapa arif tentang coding ni. So boleh pencerahan tak macam mana, ataupun dari segi pelaksanaan di sekolah tu bagaimana yang melibatkan punya pertandingan tu? Boleh. Untuk pelaksanaan di sekolah memang kebanyakan pertandingan itu memang sesuai, kalau katakan sekolah menengah memang level dia sesuai untuk sekolah menengah. Tapi kita akan mengambil input puan dan kita mungkin akan letakkan macam pensyuaran lah, kita syorkan untuk peringkat umur berapa. Okey Puan Asha? Alright. Thank you, Mr. Ravi. Thank you Puan. Puan Asha ni kawan baik kita sekarang, selalu tolong kita. Cikgu-cikgu lain ada soalan? Cikgu-cikgu di Perak? Cikgu-cikgu di Perlis? Boleh type soalan juga. Change the view. So awak see them lah. Cikgu Nur Aisyah tak ada kota limit. Idea ini kita nak Cikgu Nur Aisyah, kita nak sebanyak mana peserta-peserta dan cikgu-cikgu mengambil bahagian. So kita tak ada kota untuk limit pelajar sekolah ataupun limit cikgu-cikgu, tapi memang kita tengah usahakanlah untuk cikgu-cikgu yang awal, the first 4,000 or 5,000 cikgu untuk bagi hadiah istimewa. Tapi memang Cikgu Nur Aisyah, kita tak ada kota limit untuk pelajar-pelajar. Okay, Mr. Ravi, saya nak bertanya lagi, boleh? Boleh. Okey, Mr. Ravi, saya macam ni, saya bayangkan situasi begini. Katakan satu kategori pertandingan diletakkan mungkin 3 orang cikgu untuk satu kategori pertandingan. Jadi adakah ketiga-tiga orang guru itu perlu daftarkan nama mereka dekat dalam Taklimpik punya, untuk dia buka lah dia punya account tu? Saya rasa kalau kenapa kita syorkan mereka buka, sebab nanti cikgu-cikgu itu akan dapat, nombor 1 akan dapat sijil penghargaan. So sijil penghargaan itu cuma yang berdaftar di website Taklimpik. Di website. Nombor 2 itu yang cikgu-cikgu yang mengikuti taklimat dan latihan berkaitan dengan program tersebut, kita tengah uruskan markah SPLKPM. So kalau cikgu-cikgu itu mendaftar, berguna jugalah untuk cikgu-cikgu itu. Okay, Mr. Ravi, saya nak tanya, saya bayangkan keadaan ni begini, katakanlah satu pertandingan di sekolah, katakanlah saya letakkan 3 orang guru untuk in charge.
Jadi katakanlah daripada 3 orang guru tu mungkin dapat 6 kumpulan pelajar lah. Adakah setiap pelajar tu perlu didaftarkan atas nama cikgu tu? Tak. Bukan macam tu ke? So katakan kita kalau untuk wakil sekolah kan atau untuk di peringkat sekolah. Sekolah maksudnya untuk submit penyertaan pelajar tu bermula dari peringkat sekolah. So untuk peringkat sekolah tu kita akan share macam link. So cikgu-cikgu cuma upload pakai Excel, dokumen Excel. So tak semestinya pada satu cikgu itu. So kita akan daftar mengikut sekolah. Okey, clear dah sekarang. Dia tak tengok kepada cikgu, dia tengok pada penyertaan murid ikut sekolah Ya. Alright. So mana-mana 3 cikgu tu boleh tolong upload lah. Tapi jangan sekolah besar itu janganlah 6 pasukan. Buatlah semua pelajar. Faham. Cikgu-cikgu lain ada soalan? Cikgu-cikgu Selangor. Untuk maklumat cikgu-cikgu memang surat PAJSK daripada KPM dah siap. Untuk cikgu-cikgu Selangor surat kebenaran JPN akan keluar tak lama lagi. So untuk cikgu-cikgu Selangor surat kebenaran JPN akan sampai ke guru besar masing-masing lah. Dah jawab dah. Kalau tak ada soalan boleh tak kita bergambar? Apa-apa soalan cikgu boleh PMI di kumpulan Telegram. Memang kumpulan Telegram itu saya aktif. Okey. Ingat dia cikgu-cikgu syarat untuk menang lucky draw. Syarat untuk menang lucky draw ialah kena daftar. Hari ini juga kena untuk cikgu-cikgu yang ikut taklimat. So cikgu-cikgu Selangor sebagai contoh kena daftar hari ini di laman web Teklimpik. So lepas kita daftar kita akan buat cabutan betul besok ya. Okey. So cikgu-cikgu jom kita buka kamera sikit ambil gambar. Hi William, how are you William? Good to see you there. Hi Ravin, very good. Wah, Cikgu Ryan itu betul-betul dedikasi sambil orang drive kan cikgu yang drive, Cikgu Ryan itu. Tengah drive. Baru berhenti. Berhati-hati kita cikgu, berhati-hati di jalan raya. Okay, jom cikgu kalau kita buka kamera, kita bergambar sikit. Diba bolehkan Diba screenshot? Okay, terima kasih semua cikgu-cikgu. Apa-apa soalan? Boleh tanya di kumpulan Telegram, boleh DM I, jangan malu-malu boleh DM Azril. Kalau nak orang yang lagi handsome itu boleh DM Azril lah. Okay, kalau tak nak handsome itu boleh DM I. Kalau nak cantik tu ada Adiba di situ, Dr. Yan di situ. Okay guys, gambar, guys ready? Okay, 1, 2, 3. Bangunlah sikit. Change my OBS to Teklimpik boleh? Nanti mesti marah. Teklimpik. Okay. Okay guys, one more time kita bergambar. Okay, thank you cikgu-cikgu semua. Memang masa 1, 2, 3. Okay, thank you so much Cikgu Sulaiman. Sulaiman bukan Cikgu Sulaiman. Sulaiman pula. Okay, thank you Sulaiman. Thank you guys. Thank you so much. Apa-apa soalan cikgu boleh tanya, saya tetap di sini. Okay, please ask me if you have any questions. Tolong daftar di laman website kita. Besok kita cabutan betul. Thank you Cikgu Amy juga. Thank you Cikgu Ini. Okay, thank you Mr. Ravi. Nanti keep in touch. Thank you. Thank you Cikgu Nasha. We keep in touch. Thank you Cikgu Nadia. Thank you Cikgu Hafiza.